Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar SPM dan STPM. Saya Cikgu Lydia binti Al-Lusran, merupakan kaunselor kolej tingkatan 6 Tawau. Syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya pada hari ini program yang telah dirancang beberapa minggu lalu telah dapat dilaksanakan. Ya, terima kasih atas kerjasama semua pelajar SPM dan STPM. Ya, sebelum cikgu meneruskan perkongsian cikgu pada hari ini, iaitu hala 7 selepas SPM dan STPM, suka cikgu mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Garson, penolong pegawai HEM Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, kerana telah memberi peluang dan kepercayaan kepada cikgu untuk menyelaras program hala 7 selepas SPM dan STPM ini. Program ini merupakan anjuran bersama Sektor Pembangunan Murid dengan Majlis Guru Konseling Daerah Tawau. Ya, okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawa tarikh baru peperiksaan awam telah ditunda ke Februari dan Mac tahun hadapan. Jadi cikgu mengharapkan agar pelajar-pelajar semua tetap bersemangat, tidak berputus asa, tidak terlalu memikirkan rasa kecewa kerana tidak dapat menduduki SPM dan STPM pada tahun ini. Ingatlah bahawa semua yang berlaku ini mungkin ada hikmah yang tersembunyi. Jadi kita berlapang dada, kita fikir positif. Okey? Seperti kata-kata ini, Allah merahsiakan masa depan kita untuk menguji kita agar kita berprasangka baik, merencana dengan terbaik, berusaha yang terbaik serta bersyukur dan bersabar. Jadi ada hikmahnya kenapa Allah merahsiakan masa depan, supaya kita sentiasa berusaha, sentiasa berbuat baik. Ya? Jadi cikgu mengharapkan agar semua pelajar pun sentiasa berusaha untuk membuat yang terbaik pada periksaan tahun hadapan. Okey? Jadi kita terus masuk kepada hala 7 selepas SPM dan SPM. Ramai sebenarnya dalam kalangan pelajar yang masih keliru, masih buntu dan masih samar-samar lagi ke mana selepas SPM dan STPM. Ya, hampir bukanlah juga majoriti, sebab ada juga pelajar yang selepas SPM dan SPM dia tahu dia akan ke mana. Ya, jadi program ni cikgu harap sedikit sebanyak membantu anda menentukan hala 7 selepas SPM dan STPM dan cuba berusaha membuat yang terbaik, ya, untuk masa depan anda semua. Okey, jadi seperti kita sedia maklum, ya, SPM ini selepas sahaja habis SPM, sebenarnya cabaran hidup itu bermula pada selepas habis SPM. Ya, pelajar-pelajar sekalian, anda kena faham bahawa cabaran hidup itu akan bermula selepas sahaja anda berjaya menduduki SPM. SPM ni bukan sahaja sijil pelajaran Malaysia, sijil P pelajaran Malaysia, tapi SPM juga adalah S sijil, P penentu, M masa depan. Jadi SPM ini adalah penentu masa depan kamu, ya. Jadi di sini cikgu ingin bertanya, adakah anda terfikir siapa anda pada 5 tahun akan datang? Pernahkah terfikir yang siapa diri saya pada 5 tahun akan datang? Di manakah saya 10 tahun akan datang? Pada 30 tahun akan datang, siapakah saya? Pernahkah anda terfikir tentang keadaan anda, siapa dan di mana anda, apa yang akan terjadi pada anda? Okey? Jadi kalau belum terfikir, cikgu harap selepas sesi perkongsian ini, anak-anak pelajar sekalian bolehlah merancang masa depan, ya. Okey.
Jadi sebenarnya banyak sebenarnya peluang-peluang ataupun yalah hala tuju yang boleh anda lakukan, yang anda ikuti selepas SPM ataupun STPM. Tapi apa yang cikgu ingin kongsikan di sini adalah yang lebih mudah lah untuk anda capai, ya. Okey. Kita terus masuklah kepada untuk SPM. Ada beberapa yang cikgu senaraikan di sini, ada beberapa institusi ataupun program-program yang mungkin kamu boleh ceburi selepas habis SPM nanti dan juga selepas habis STPM. Okey, jadi kita pergi kepada step by step lah, ya. Okey, jadi untuk anak-anak SPM, kamu hala tuju kamu boleh kepada STPM, boleh melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, matrikulasi dan asasi. Okay, untuk pengetahuan, STPM, matrikulasi dan asasi ini adalah program persediaan ke universiti, ya. Tiga program ni adalah program-program persediaan ke universiti. Okey, dan kemudian kamu juga boleh memohon diploma universiti awam, diploma politeknik. Dan buat pengetahuan, STPM, matrikulasi asasi ini adalah setaraf dengan diploma. Okey, dan sekiranya siapa yang berminat untuk menjadi guru, bolehlah memohon program ijazah sarjana muda perguruan di IPG. Jadi kepada pelajar-pelajar STPM, of course lah, selain daripada untuk kerja, sijil STPM kamu untuk kerja, juga untuk melanjutkan pelajaran atau pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah, ke universiti. Sebab sekarang ni bila kamu berada di tingkatan 6 menduduki STPM, maknanya sebelah kaki kamu tu sudah berada di universiti. Okey, jadi kita masuk satu persatu hala tuju SPM dahulu. Okey, ni untuk hala tuju SPM. Kita masuk kepada STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, iaitu bila kamu menduduki STPM, maknanya kamu akan berada di tingkatan 6. Okey, jadi apa syarat untuk kemasukan ke tingkatan 6? Okey, jadi untuk pelajar-pelajar yang berminat melanjutkan persekolahan atau meneruskan hala tujunya ke tingkatan 6, maknanya kamu perlu memenuhi syarat berikutnya. Okey, syarat kemasukan ke tingkatan 6 untuk menyambung ke tingkatan 6 adalah lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran bahasa Melayu. So, mesti lulus SPM mendapat kepujian bahasa Melayu, berumur antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2021. Ini maknanya bagi pelajar-pelajar SPM yang menduduki SPM sebelum 2021 lah, ya. Walaupun sebenarnya pelajar SPM tahun ini menduduki SPM pada tahun 2021, tapi sebenarnya kamu menduduki SPM pada tahun 2020, cuma tarikh sahaja diubah. Okey, jadi untuk syarat khas program pula, sebenarnya di tingkatan 6 ada beberapa bidang lah, ya. Bidang STEM, bidang sains sosial dan bidang agama. Okey, ya. Jadi untuk syarat khas bidang STEM ini untuk pelajar-pelajar aliran sains, ya. Okey, anda perlu mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran, ya. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar aliran sains, sekiranya anda ingin meneruskan aliran sains ke tingkatan 6, pastikan anda mengumpul mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran, ya, dalam daripada kumpulan yang berlainan seperti mata pelajaran yang tersenarai inilah. Contohnya matematik tambahan atau matematik tambahan, fizik, kimia, biologi. Ni yang tersenarai di sini, lukisan kejuruteraan, okey, pengajian kejuruteraan, mekanikal, pengurusan makanan, pengajian pakaian. Jadi ini untuk pelajar-pelajar aliran sains di tingkatan 5 sekarang yang ingin meneruskan ke bidang STEM di tingkatan 6. Okey, ini syarat khas program, syarat khas bidang STEM, ya. Okey, yang seterusnya untuk syarat khas bidang sains sosial bagi pelajar pelajar sekolah menengah harian. Okey,
kalau bidang STEM tadi 18 unit kan, 18 unit, tapi untuk pelajar sains sosial, bagi pelajar sekolah menengah harian, kamu perlu mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 12 unit 13 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikutlah. Contohnya dalam kumpulan mata pelajaran yang tersenarai di sini ni ataupun yang kamu ambil di peringkat SPM, pastikan tidak melebihi 12 unit. Okey, untuk 3 mata pelajaran. Okey, nanti kita tengok bagaimana jumlah nilai grade untuk memastikan kamu boleh mengira grade kamu. Okey, jadi ini untuk bidang sains sosial bagi pelajar sekolah menengah. Okey, untuk pelajar sekolah menengah agama pula, okey, ini adalah syaratnya ya. Mendapat sekurang-kurangnya grade D bagi mata pelajaran bahasa Arab. Okey, jadi pelajar sekolah menengah agama, kamu perlu mendapat sekurang-kurangnya grade D bahasa Arab dan sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan ya, seperti yang tersenarai di sinilah. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris ya. Okey, jadi ini adalah cara pengiraan kemasukan ke tingkatan 6. Okey. Bagaimana untuk mengira nilai wajaran, minta maaf, terlaju. Unit mata kognat untuk kiraan bagi kemasukan ke tingkatan 6. Okey, jadi inilah nilai-nilai grade yang telah cikgu sebutkan tadilah. Untuk bidang STEM tidak melebihi 18 unit, bidang sains sosial bagi pelajar sekolah menengah harian tidak melebihi 12 unit, dan untuk pelajar sekolah menengah agama tidak melebihi 14 unit. Okey, jadi kalau kita lihat di sini A+, nilai grade-nya adalah 1, A- 2, B+, 3, B 4, C+, 5, C 6, D 7, E 8 dan G 9. Jadi di sini kamu boleh kira sendirilah nilai mata grade kamu bila kamu mendapat keputusan SPM nanti. Okey. Okey, cara memohon. Semasa cikgu sebelum ni lah, cikgu ada buat outreach untuk tingkatan 6. Ada pelajar tanya macam mana mau memohon ke tingkatan 6. Okey, buat pengetahuan semua pelajar, untuk kemasukan ke tingkatan 6 anda tidak perlu memohon. Okey, anda tidak perlu memohon bila mana anda melepasi syarat kelayakan keputusan SPM anda lah. Melepasi syarat kelayakan kemasukan ke tingkatan 6, anda secara automatik akan ditawarkan ke tingkatan 6. Okey, jadi tak payah beli nombor PIN, memohon, sebab untuk tingkatan 6 tawaran adalah secara automatik sekiranya syarat anda melepasi syarat kelayakan ya. Okey, jadi selepas keluar keputusan SPM nanti anda boleh semak secara tasalian melalui aplikasi SST, KPM dan juga SMS. Okey, habis berkaitan dengan tingkatan 6. Sekiranya siapa-siapa yang berminat untuk tingkatan 6, pastikan anda menempati syarat am dan juga syarat khas, syarat minimum untuk bidang ya, bidang STEM, bidang sains sosial. Okey. Yang seterusnya kita masuk kepada matrikulasi KPM. Okey. Jadi matrikulasi ni dia ada dua kategori lah. Kategori pertama sistem 2 semester, yang kedua 4 semester. Yang pertama tu 1 tahun, yang kedua kategori kedua program 2 tahun. Okey, jadi apa syarat am untuk matrikulasi? Jadi para pelajar yang berminat memasuki matrikulasi, syarat amnya adalah umur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan. Okey, pastikan umur anda tidak lebih 20 tahun semasa permohonan, warga negara Malaysia. Pemohon mestilah calon SPM semasa. Maknanya untuk pelajar SPM 2020
anda adalah calon SPM semasa. Okey. Okey, jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, untuk matrikulasi ni dia ada 2 sistem semester lah. Pertama sistem 2 semester, iaitu program setahun, dan yang kedua adalah program sistem 4 semester, program 2 tahun. Jadi untuk sistem 2 semester ni dia ada 4 jurusan yang ditawarkan. Okey. Yang jurusan pertama jurusan sains. Okey, ni syarat minimum. Ni yang paling minimum lah ya. Untuk syarat minimum jurusan sains. Okey, jadi pelajar-pelajar yang berminat untuk meneruskan pengajian ke matrikulasi atau untuk masuk ke matrikulasi dalam jurusan sains, okey, pastikan anda mendapat sekurang-kurangnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris C, matematik B, kimia, matematik tambahan, biologi atau fizik C, lulus sejarah. Okey kan? Boleh capai kan? Ya kan? Ini untuk jurusan sains sistem 2 semester, ya. Okay, ini saja syaratnya. Cikgu yakin dan percayalah, pelajar-pelajar SPM di Tawau ni memang hebat-hebat semua. Tidak mustahil boleh capai keputusan yang baik pada tahun hadapan. InsyaAllah, amin. Okey, jadi kita masuk kepada jurusan seterusnya, iaitu jurusan kejuruteraan. Mana-mana pelajar yang berminat untuk menjadi jurutera, ya, dari kecil lagi memang cita-citanya menjadi jurutera, okey, bolehlah memohon untuk meneruskan perjuangannya untuk menjadi jurutera ke matrikulasi KPM ni dalam jurusan kejuruteraan. Jadi apa syarat minimumnya? Sekurang-kurangnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris C, matematik B, Allahu Akbar. Ya. Okey. Matematik tambahan, fizik C, lulus kimia dan sejarah, dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran yang berikut. Grade C sahaja. Banyak dia senaraikan ni, contohnya biologi, additional science, sains rumah tangga, sekurang-kurangnya C. Okey. Jadi ini adalah syarat minimum bagi jurusan kejuruteraan. Okey, yang seterusnya jurusan perekonan. Siapa yang berminat jadi accountant kan? Okey. Allahu Akbar. Ini saja syarat minimumnya. Okey. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik tambahan C. Lulus sejarah, sekurang-kurangnya C mana-mana 2 mata pelajaran yang berikut. Okey. Jadi semua C. Sejarah sahaja lulus, sekurang-kurangnya lulus. Okey. Ini syarat untuk jurusan perekonan. Okey, yang seterusnya adalah jurusan perekonan profesional. Ini tough sikit lah. Ini tough sikit. Bahasa Inggeris matematik A. Bahasa Melayu matematik tambahan C, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade A dalam 3 mata pelajaran. Yang ni lah yang tersenarai di sini. Mesti A ya. 3 mata pelajaran tersenarai di sini. Dan untuk pengetahuan, bagi jurusan perekonomian profesional ni ada ujian aptitude dan temuduga. Okey. Jadi pelajar-pelajar berminat untuk meneruskan pengajian di matrikulasi dalam jurusan perekonomian profesional ni, anda kena bersedia dengan ujian aptitude dan temuduga lah. Okey. Dan kita masuk kepada syarat minimum bagi jurusan sains. Okey, jadi untuk matrikulasi jurusan sains bagi sistem 4 semester ni hanya satu jurusan je lah, jurusan sains sahaja. Okey. Jadi ini syarat minimum untuk jurusan sains sistem 4 semester matrikulasi ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik C. Lepas tu lulus mana-mana, sama ada fisika, bio ke, sains komputer, lulus kimia, lulus matematik tambahan dan juga lulus sejarah. Cikgu mengharapkan agar kamu buat yang terbaik lah ya, pelajar-pelajar SPM buat yang terbaik ya, supaya dapatlah apa yang kamu citakan. Okey. Okey, bagaimana untuk memohon matrikulasi KPM? Okey ya. Start 2015 kalau cikgu tak silap lah, semua permohonan ni diuruskan oleh UPU
Jadi permohonan untuk kematrikulasi ni secara atas talian lah melalui portal UPU. Jadi kamu boleh pilih portal UPU untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan permohonan matrikulasi ni. Okey, habis kepada matrikulasi SPA, STPM, matrikulasi kita sudah sentuh ya. Okey, yang seterusnya hala 7 yang seterusnya adalah hala 7 asasi universiti awam. Okey, apa itu asasi? Okey, asasi ni dia satu program yang apa kata orang universiti tu dia buat satu program asasi di bawah mereka lah, di bawah universiti tu. Okey, nanti kita tengok ini. Okey, jadi syarat untuk memohon asasi universiti awam ni mestilah warga negara Malaysia, mempunyai my card, memiliki sijil SPM. Maknanya kamu kena menduduki SPM, mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah. Okey, ini syarat ya, ini syarat Okey, walaupun pemilihan adalah berdasarkan markah merit ya. Untuk asasi ni pemilihan berdasarkan markah merit. Jadi untuk aliran sastra pelajar-pelajar aliran sastra yang ingin masuk ke program asasi, pastikan 5 subjek ini adalah pengiraan ya, subjek utama untuk kiraan merit anda. Okey, yang pertama bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan syariah Islamiah ataupun pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi pastikan 5 subjek ni anda dapat tulisan yang bagus lah ya, sebab ini adalah subjek-subjek yang menjadi untuk pengiraan merit anda. Okey, yang kemudian untuk aliran sains juga 5 subjek yang menjadi subjek utama kiraan merit anda adalah matematik tambahan, fizik, kimia, biologi atau subjek-subjek lain yang menggantikan biologi seperti prinsip akaun, lukisan kejuruteraan, perdagangan, ekonomi dan sebagainya lah yang anda ambil ya, selain daripada biologi lah. Okay, jadi ini untuk pelajar aliran sains ya. Ini subjek utama kamu untuk kiraan merit. Okey. Yang seterusnya juga diambil kira mana-mana 3 subjek yang terbaik dalam keputusan SPM kamu. Okey. Jadi 5, 8 lah, lebih kurang 8 lah ya. Yang akan diambil kira untuk pengiraan merit. Okey. Ini untuk program asasi ni dia ada 2 kategori. Yang pertama kategori program asasi terbuka, yang kedua adalah program asasi tertutup. Jadi apa tu program asasi terbuka? Yang macam cikgu cakap tadi, universiti ni dia akan membuka satu program asasi di bawah universitinya kan. Okey, jadi untuk program asasi terbuka ni pelajar-pelajar di bawah universiti tersebut boleh meneruskan pengajian ke universiti lain ya, menggunakan keputusan asasinya. Okey, faham tak? Maknanya program asasi terbuka ni diiktiraf oleh universiti lain, bukan universiti yang membuat program asasi itu saja, tapi universiti lain turut mengiktiraf dan menerima pelajar asasi universiti tersebut ke universiti mereka. Okey, contohnya macam asasi Universiti Malaya, kecuali asasi Alam Bina dan Pengajian Islam lah tidak boleh melanjutkan pelajaran atau pengajian ke universiti lain, serta semua asasi di UIAM, lepas tu asasi UiTM. Jadi pelajar-pelajar asasi UM, UiTM, UKM ni boleh menggunakan keputusan asasi mereka untuk meneruskan pengajian ijazah sarjana muda ke universiti lain. Itu maksudnya asasi terbuka, program asasi terbuka. Jadi untuk program asasi tertutup pula hanya diiktiraf oleh universiti yang menawarkan asasi tersebut saja. Okey. Jadi pelajar-pelajar asasi universiti ni mereka tidak boleh memohon ke universiti lain. Mereka hanya boleh mengikuti
program ijazah sarjana muda atau meneruskan program ijazah sarjana muda di universiti di mana yang menawarkan asasi tersebutlah. Okey, contohnya program asasi tertutup ini adalah UMS, asasi UMS, asasi USIM, asasi UPNM dan juga asasi UNIMAS. Okey. Okey, jadi untuk permohonan, jadi ada kategori program yang hanya boleh dimohon oleh Bumiputra sahaja. Jadi untuk program yang hanya untuk Bumiputra saja yang boleh memohon, adalah semua program asasi di UiTM, UIIM dan juga asasi sains di UM, UNIMAS dan UMS. Ini hanya terbuka untuk pelajar-pelajar lepasan SPM yang Bumiputra, ya, pelajar Bumiputra lah. Okey, dan ini pula adalah program terbuka untuk semua pemohon. Maknanya universiti yang menawarkan pengajian asasi atau program asasi ini boleh dimohon kepada semua pelajar lepasan SPM yang layak. Okey, iaitu asasi pengajian Islam UM, asasi sains pertanian UPM, asasi pengurusan UUM, tamhidi kalau USIM, asasi itu mereka panggil sebagai tamhidi, ya, dan semua asasi UPNM. Ini semua pelajar layak untuk memohon Bumiputra dan non-Bumi, ya. Okey, bagaimana untuk memohon asasi universiti? Sama seperti matrikulasi tadi lah, melalui permohonan atas talian di bawah portal UPU. Okey. Okey, seterusnya kita hala tujuan keempat, kan, diploma universiti awam. Okey, diploma universiti awam, maknanya bezanya dengan matrikulasi asasi dengan STPM ni tempoh pengajian. Kalau untuk diploma ni dia akan mengambil masa 2 tahun setengah ke 3 tahun, macam itulah, ya, berbanding dengan STPM 1 tahun setengah. Matrikulasi ada tempoh setahun, pengajian setahun atau 2 tahun, dan asasi setahun setengah, ya. Jadi untuk diploma tempoh pengajian 2 tahun setengah ke 3 tahun lah. Okey. Untuk syarat universiti, untuk pelajar-pelajar berminat untuk memohon diploma, mestilah warga negara Malaysia, lulus sijil pelajaran Malaysia, mendapat 5 kepujian dan wajib kepujian bahasa Melayu. Okey, jadi pelajar-pelajar yang ingin memohon diploma universiti awam ni perlu memenuhi syarat universiti ni. Okey, jadi untuk memohon diploma universiti awam ni, untuk lepasan SPM ada 17 universiti yang menawarkan program peringkat diploma bagi pelajar-pelajar lepasan SPM, ya. Ini contoh, ya. Ini contoh program yang ditawarkan di UPSI. Jadi ini adalah syarat khas program tersebut. Okey. Diploma pendidikan awal kanak-kanak. Ini adalah syarat khas program pendidikan diploma pendidikan awal kanak-kanak UPSI. Okey. Pelajar-pelajar yang berminat, anda perlulah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana 5 mata pelajaran SPM. Okey, kumpullah berapa subjek yang kamu ambil itu, mendapat grade C. Okey, dan mendapat sekurang-kurangnya grade D dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM, iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Okey, grade C bagi 5 mata pelajaran, grade D matematik, bahasa Inggeris. Okey, itu sudah layak untuk memohon diploma awal kanak-kanak. Ini lagi satu contoh. Contoh syarat khas program bagi diploma seni muzik UiTM. So, bila pelajar sekalian, bila anda nampak tanda pagar macam ni, maknanya program ini adalah program bertemu duga. Okey, maknanya kamu akan menjalani temu duga sebelum diterima atau ditawarkan untuk program yang kamu mohon ni lah, contohnya diploma seni muzik ni. Okey, jadi apa syarat khas program diploma seni muzik UiTM ini?
pelajar mestilah memenuhi syarat universiti yang seperti cikgu cakap tadi. Syarat universiti tadi lulus bahasa Melayu, kepujian bahasa Melayu, kepujian 5 mata pelajaran kan. Okey, dengan lulus grade E dalam mata pelajaran berikut: bahasa Inggeris, matematik atau matematik tambahan, dan lulus temuduga, uji bakat, permainan alat muzik atau nyanyian, dan ujian pendengaran yang dikendalikan oleh fakulti. Okey, jadi ini syarat khas program Diploma Seni Muzik UiTM. Okey, bagaimana cara memohon diploma di Universiti Awam? Okey, untuk fasa 1 pengambilan melalui UPU. Okey, untuk fasa 1 ni semua UPU akan urus semua permohonan ke universiti, ya. Okey, permohonan syarat asas talian di UPU lah, portal UPU. Okey, tapi ada juga pengambilan fasa 2 di mana universiti sendiri mengambil membuat pengambilan pelajar, ya. Soalnya dalam bulan Oktober atau November macam itulah setiap tahun. Okey, jadi pelajar-pelajar yang berminat untuk terus direct lah memohon ke universiti yang yang anda minati, bolehlah membuat permohonan melalui laman web universiti. Tapi ini kena beli nombor PIN masing-masing lah ni, macam opsi ada juga nombor PIN-nya. Sebelum memohon tu ada nombor PIN, nombor unique ID, UiTM, UiIM. Okey, jadi itulah cara memohon untuk diploma universiti awam. Okey, yang keempat dan yang kelima adalah diploma politeknik. Jadi diploma politeknik ni, politeknik di Malaysia sekarang ni kalau tidak silap cikgu ada 32. Kita ada 32 buah politeknik di Malaysia, ya. Okey, syarat umum bagi untuk pelajar-pelajar yang berminat melanjutkan pelajaran ke diploma politeknik ni perlulah mempunyai syarat umum warga negara Malaysia dan lulus sijil pelajaran Malaysia. Okey, jadi politeknik ni ada 2 kategori. Okey. Pertama, kategori politeknik premier dan yang kedua adalah politeknik konvensional. Apa tu politeknik premier? Okey, politeknik premier ni adalah politeknik yang setanding atau setaraf dengan universiti. Politeknik ini hanya menerima pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM jika mereka gagal mendapat tempat di Universiti Awam akibat wujud persaingan yang tinggi. Okey, jadi pelajar-pelajar yang tidak mendapat tempat di Universiti Awam, anda jangan kecewa kerana Politeknik Premier turut menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat tempat di Universiti Awam. Jadi program pengajian yang ditawarkan adalah di peringkat diploma, diploma lanjutan dan juga ijazah sarjana muda. Okey, jadi politeknik bawah kategori Politeknik Premier ni adalah Politeknik Ungku Omar, Politeknik Ungku Omar Perak, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor dan Politeknik Ibrahim Sultan Johor. Okey. Ini ada, maknanya kita ada 3 Politeknik Premier, ya. Okey, seterusnya ini adalah syarat umum akademik bagi Politeknik Premier ni. Okey. Lulus sejarah dan bahasa Inggeris, 5 kepujian bagi mata pelajaran berikut. Okey. Jadi anda perlu lulus sejarah dan bahasa Inggeris lah, tapi perlu mendapat 5 kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, matematik, 1 mata pelajaran sains, technical atau vocational, 2 mata pelajaran lain yang belum diambil kira. Dan untuk pelajar-pelajar yang memohon diploma politeknik ni, pastikan anda tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali, ya. Okay, seterusnya apa itu politeknik konvensional atau metro? Okay, kalau tadi politeknik premier setaraf dengan universiti. Politeknik konvensional ini adalah politeknik biasa. Pengambilan pelajar dibuka kepada lepasan SPM, ianya menawarkan program pengajian pada peringkat sijil dan diploma. Okey, kalau politeknik premier dia tidak politeknik tersebut tidak menawarkan program peringkat sijil. Tapi untuk konvensional ni menawarkan peringkat sijil dan diploma. Jadi mod pengajian adalah sepenuh masa ataupun separuh masa. Okey. Bagaimana sebelum itu syarat umum akademik ni adalah
lulus bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris. Okey. 3 kepujian bagi mata pelajaran matematik, satu mata pelajaran sains atau teknikal atau vocational, atau satu mata pelajaran lain yang belum diambil kira kepujiannya. Sama seperti Politeknik Primer tadi, pastikan calon yang berminat untuk memohon diploma politeknik ini tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ya, bersama pendengaran, fizikal atau masalah-masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali. Okey. Bagaimana memohon? Untuk sesi Jun, permohonan akan melalui UPU, dan untuk sesi Disember anda boleh memohon secara percuma melalui laman web Politeknik. Okey. Jadi yang seterusnya. Okey, ini berapa sudah? 6. Okey, ini yang ke-6. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Okey. Jadi pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi guru sekolah rendah bolehlah memohon untuk program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di IPG, ya. Okey. Apa syarat untuk program program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ni? Okey, mestilah warga negara Malaysia. Allahu Akbar. Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2021, iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 2001 ini untuk calon SPM sebelum tahun 2000 lah, 2000, dan sebelum beberapa tahun 2000 lah, sebelum tahun 2000, ya. Sihat tubuh badan, aktif dalam kegiatan co-curriculum. Okey, ini syarat umum untuk memohon program perguruan di IPG lah. Okey, kemudian syarat akademik, lulus SPM dengan memperoleh grade cemerlang. Grade cemerlang ni maknanya A minus, A plus, A dan A minus. Okey, grade cemerlang ni itulah, ya. Jadi maknanya pelajar-pelajar mesti mendapat sekurang-kurangnya 5A dalam mana-mana 5 mata pelajaran lah, ya. Grade cemerlang A plus, A dan A minus. Okey, memperolehi sekurang-kurangnya grade kepujian dalam mata pelajaran yang berikut, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah, serta memenuhi syarat bidang pengkhususan yang boleh dirujuk dalam permohonan online. Bila permohonan nanti buka, boleh rujuk, ya, apa syarat bidang pengkhususan. Ini adalah bidang-bidang pengkhususan yang ditawarkan untuk pendidikan rendah, ya, dalam program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ni. Untuk pendidikan rendah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ya, pendidikan Islam, bahasa Iban, matematik. Okey, jadi nanti kamu boleh rujuk portal untuk mengetahui syarat-syarat bidang pengkhususan yang ditawarkan, ya. Okey, ini contoh, ya. Ini contoh yang boleh cikgu kongsikan lah. Untuk calon laluan perdana bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan kepujian bahasa Melayu, pendidikan rendah, sekolah kebangsaan. Okey, calon yang berminat perlu mendapat sekurang-kurangnya A cemerlang di peringkat SPM dalam mana-mana 5 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, dan mendapat sekurang-kurangnya C kepujian di peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut, bahasa Inggeris dan sejarah, ya. Dan untuk calon laluan khas, murid berkeperluan khas, mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Inggeris. Okey, ini untuk calon yang berkeperluan khas, ya. Dan mendapat sekurang-kurangnya A minus dalam mata pelajaran bahasa Melayu, dan mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran sejarah. Okey, jadi ini syarat bidang pengkhususan bagi bahasa Melayu sekolah kebangsaan. Okey. Dan ini pula bagi sekolah jenis kebangsaan Cina, bezanya perlu kepujian dalam bahasa Cina. Begitu juga dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil, perlu ada mendapat sekurang-kurangnya C
dalam mata pelajaran Bahasa Tamil. Okey. Jadi itu boleh rujuk di portal program Ijazah Sarjana Muda ya. IPG. Okey, bagaimana memohon untuk memohon program Ijazah Sarjana Muda perguruan IPG ni? Okey, yang pertama untuk fasa 1 samalah akan diuruskan permohonannya oleh UPU, dan untuk fasa 2 permohonan khas boleh dibuat secara atas talian dengan melayari laman sesawang di portal rasmi KPM lah untuk program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Okey. Okey, jadi habis kepada hala 7 selepas SPM untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi maknanya selepas SPM sebenarnya banyak laluan-laluan yang boleh kamu pelajar-pelajar SPM sambung belajar ya. Okey. Contohnya STPM, matrikulasi, apa lagi? Asasi, diploma Universiti Awam, diploma Politeknik, dan juga program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Okey. Jadi bila anda sudah mengetahui syarat-syarat khas, syarat-syarat program, kamu boleh sudah tentukan hala tuju kamu atau apa keputusan yang akan kamu capai dalam SPM nanti. Okey. Jadi sekurang-kurangnya kamu belajar ada hala tuju, ada matlamat. Ya, cikgu harap pelajar-pelajar SPM akan lebih bersemangatlah untuk meneruskan perjuangan atau meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah untuk masa depan kamu jugalah kan. Okey, jadi ini untuk hala 7 pelajar-pelajar STPM. Okey. Sememangnya kita tahu bahawa STPM adalah program pra-universiti. Maknanya kamu satu kaki pelajar-pelajar STPM ni sudah berada di universiti. Okey. Jadi mari kita lihat, of course lah hala 7-nya ke program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam. Okay. Jadi untuk pengetahuan semua pelajar, kita mempunyai 20 Universiti Awam di Malaysia ya. Dan semua 20 Universiti Awam ini menawarkan program kepada pelajar-pelajar lepasan STPM. Okey. Sebab tu lepasan STPM menjadi pilihan pertama Universiti Awam berbanding program-program persediaan ke universiti yang lain lah. Okey. Mari kita lihat berapa program-program yang ditawarkan untuk pelajar-pelajar lepasan STPM. Untuk aliran sains, sebanyak 889 program ditawarkan oleh Universiti Awam, 20 Universiti Awam. Kalau untuk pelajar aliran sastra, sebanyak 577 program ditawarkan untuk pelajar lepasan STPM. Jadi maknanya pelajar aliran sains, peluang kamu sebenarnya lebih terbuka luas. Cumanya sekarang ni pelajar kurang minat meneruskan bidang sains. Cikgu harap akan ada perubahan lah pada masa akan datang ya. Sebab peluang dalam bidang sains ni, bidang STEM ni sebenarnya lebih luas ya. Okey. Kita lihat kepada syarat universiti bagi pelajar-pelajar STPM. Okey. Semasa peringkat SPM, pelajar mestilah mendapat kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Ini untuk memohon ke universiti ya, untuk pelajar-pelajar lepasan STPM. Okey, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0, grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am, dan MAT band 1. Okey, bila anda menepati syarat universiti ini, maknanya automatik anda layak untuk memohon UPU. Tapi ingat ya,
2.0 bukanlah satu kedudukan yang selesa ya untuk pelajar-pelajar STPM, kerana kamu juga perlu bersaing dengan pelajar-pelajar matrikulasi, pelajar-pelajar asasi, pelajar-pelajar diploma ya. Jadi grade yang selamat, PMGK yang selamat untuk masuk ke universiti adalah 2.5 ataupun 2.75 lah begitu. Itu pun pengalaman cikgu, pelajar-pelajar yang mendapat PMGK seperti itu ada yang terpaksa melalui proses rayuan sehingga 2 kali ya. Jadi seelok-eloknya dapatkanlah keputusan yang lebih baik ya. Jangan sekadar 2.0. Walaupun 2.0 ada anda sudah layak untuk memohon ke universiti, tetapi ingat bahawa ada syarat khas untuk program. Okey, apakah syarat khas? Syarat khas program adalah kelayakan khas yang ditetapkan oleh setiap universiti awam untuk kemasukan bagi suatu program pengajian yang ditawarkan oleh universiti awam. Maknanya pemohon perlulah memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam syarat khas dalam panduan permohonan kemasukan ke IPTA dan ILK. Jadi pelajar-pelajar semua rajin-rajinlah merujuk panduan di portal UPU dan juga install lah UPU Pocket. Okey, cikgu pun install ni ada dalam handphone cikgu, sebab bila cikgu ingin memberi bimbingan kepada pelajar, cikgu akan buka lah UPU Pocket ni, cikgu akan rujuk di situ syarat khas program ya. Dan ini perhatiannya apabila program-program yang kamu minati atau yang kamu kamu isi, kamu mohon ada tanda seperti ini, maknanya program itu adalah program bertemu duga. Okey, ini contoh syarat khas program bagi program ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan biologi, fizik, kimia, matematik Universiti Malaya untuk aliran sains. Lulus STPM dengan dapat sekurang-kurangnya PMGK 3.0. Nampakkah? Syarat am 2.0. Okey, lepas untuk memohon universiti. Tetapi untuk syarat khas program sekurang-kurangnya 3.0. Sebab tu cikgu harap jangan berada dalam kedudukan selesa ya. Pastikan dapatkan keputusan yang lebih baik. Okey, mendapat sekurang-kurangnya grade B pada peringkat STPM dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut: biologi, fizik, chemistry, matematik T atau matematik M. Mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET dan lulus ujian MATC dan temuduka yang ditetapkan. Sebab dia ada tanda pagar macam ni. Okey. Dan ini syarat khas program ijazah sarjana muda perancangan bandar dan wilayah bagi aliran sastra, pelajar sastra di Universiti Malaya. Juga sama, lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PMGK 3.0. Mendapat sekurang-kurangnya grade B pada peringkat STPM dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut: matematik T, matematik M, fizik, ekonomi, perekonomian dan 1 mata pelajaran lain. Mendapat sekurang-kurangnya grade B pada peringkat SPM dalam 4 mata pelajaran termasuk matematik. Nanti STPM ni dia akan ada kombinasi subjek-subjek SPM. Jadi pelajar-pelajar SPM yang ingin melanjutkan pelajaran melanjutkan persekolahan ke tingkat 6, pastikan kamu kena pastikan keputusan SPM tu okeylah ya. Okey. Mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET dan tidak mempunyai masalah penglihatan, buta kedua-dua belah mata atau buta warna. Okey, dan ini contoh terakhir untuk syarat khas program bagi ijazah sarjana muda sains sukan dengan kepujian. Okey, nampak tanda pagarnya, maknanya program ini bertemu duga untuk pelajar aliran sastra UMS. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3.0. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian grade C atau 6C
pada peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran berikut: sains, biologi, sains sukan, matematik, mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 bentu dalam WET dan lulus ujian fizikal atau khas dan temuduga yang ditetapkan oleh fakulti. Maknanya ini adalah program bertemu duga. Okey. Jadi seperti pengumuman UPU pada minggu lepas, kalau cikgu tidak silap, pembelian borang UPU online ni akan dibuka pada 4 Januari 2021 untuk pelajar SPM. Permohonan untuk program-program yang ada ujian atau bertemu duga akan menggunakan percubaan SPM kamu. Jadi buat yang terbaik untuk percubaan SPM nanti, ya, supaya sebab cikgu sudah ceritakan tadi kan pasal syarat-syarat khas program. Jadi buat yang terbaik masa percubaan SPM. Tapi keputusan SPM nanti akan diambil kira jugalah, tapi ini khas untuk yang program mempunyai temu duga atau ada ujian. Jadi untuk pelajar-pelajar STPM, untuk program-program yang bertemu duga seperti sains sukan tadi kan, akan menggunakan keputusan atau grade yang terbaik semasa semester 1 atau semester 2. Jadi kamu boleh gunakan keputusan STPM penggal 1 ataupun penggal 2 kamu, mana-mana yang terbaik, untuk membuat permohonan. Okey. Sebelum ni harga unik ID ni RM15, RM15.60. Maknanya sekarang ni ada diskaun 60% lah sekarang. Jadi pemohon perlu bayar RM15 untuk membeli borang UPU online. Okey. Pembelian borang UPU online mestilah berdasarkan nama, nombor kad pengenalan. Okey. Pemohon akan diberikan nombor rujukan selepas membuat pembayaran. Okey, pembelian secara individu melalui pemohon atau ibu bapa yang mempunyai online banking. Maknanya boleh juga melalui perbankan internet atau online banking, ya. Okey, jadi bagaimana cara memohon program ijazah sarjana muda di Universiti Awam? Seperti biasalah, untuk sesi fasa 1, UPU akan mengurus bahagian pengambilan pelajar, ya, permohonan pelajar, dan fasa 2 akan universiti sendiri yang akan membuat pengambilan pelajarnya. Okay, antara universiti yang membuka permohonan untuk fasa 2 adalah UPSI, UTM, UiTM, UMP, USIM, UIM. Okey, jadi masih ada peluang kedua lah kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat tawaran semasa fasa 1. Okey, jadi ini tips yang cikgu mau kongsi kepada pelajar-pelajar, bukan saja pelajar STPM, juga kepada pelajar SPM. Okey, tips memilih program. Yang pertama, mestilah melepasi syarat am dan syarat khas program IPTA dan ILK. Jangan syok sendiri, mentang-mentang kamu minat program tu, kamu pun memohon, walhal kamu tidak pun melepasi syarat am atau syarat khas program tu. Tapi selalunya kalau mohon melalui UPU ni, senarai program yang kamu layak tu sahaja yang akan keluar di dalam pilihan-pilihan program kamu nanti. Okey. Yang kedua, program yang diminati. Pastikan program itu diminati dan melepasi syarat. Okey. Pilihan program mengikut keutamaan. Kalau kamu minat bidang pendidikan, letaklah dia yang dia pertama. Lepas tu minat bidang sukan, letak di bahagian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai memenuhi 12 pilihan program. Kemudian rujuklah kaunselor anda, ya. Perlu dapat panduan dan bimbingan daripada kaunselor anda supaya anda tidak tersalah pilih bidang ataupun langsung tidak dapat tawaran. Kebiasaannya macam tu. Pernah cikgu bertanya-tanyalah dengan pelajar, kenapa dia tidak enam? Sebab cikgu kan dia tidak enam. Lepas tu dia cakap, saya tak dapat tawaran ke universiti cikgu. Saya sudah mohon tapi saya tak dapat tawaran. Cikgu pun tanyalah,
Adakah tanya dengan konselor? Adakah rujuk konselor masa mengisi? Tiada cikgu, saya buat-buat sendiri sahaja. Okey. Jadi kalau boleh rujuklah konselor untuk dapatkan panduan, dapatkan bimbingan. Okey, dan yang seterusnya pelbagaikan pilihan bidang dan IPTA dan ILK. Ini mentang-mentang dia minat sukan dari pilihan 1 sampai pilihan ke-12. Semua sukan, sensukan. Kalau boleh, tipsnya pelbagaikanlah bidang, campur-campurlah bidang program. Yang paling diminat, yang CP-CP minat, yang minat minat-minat. Kalau boleh, pelbagaikanlah pilihan bidang dan juga IPTA. Kebiasaannya ada cikgu jumpa oleh kerana dia tidak mau pergi jauh daripada mamaknya, ibunya lah kan. Dia isi semua UMS. Dari pilihan 1 sampai pilihan ke-12 dia isi UMS. Cikgu tanya, kenapa? Cikgu, saya tidak mau pergi jauh-jauh daripada ibu bapa saya, cikgu. Tapi kamu sudah besar kan? Tapi tak apalah, itu keputusan. Tapi ini tips memilih program ya. Jadi kalau boleh pelbagaikan pilihan bidang IPTA dan ILK untuk berjaya. Permohonan kamu berjaya. Dan yang seterusnya pemilihan pelajar. Kenapa ada pelajar yang gagal ditawarkan dan kenapa yang ada pelajar yang berjaya? Pelajar yang gagal ni sebab dia tidak tekan butang simpan. Dia sudah isi tapi dia tidak tekan butang simpan. Dia terus close. Jadi sistem tidak terima permohonannya. Kemudian tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Yang seperti cikgu cakap tadi, oleh kerana dia minat dia isi walhal dia tidak memenuhi syarat program tu. Okey, lepas tu tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif. Disebabkan dia terlalu minat, terlampau banyak, terlampau ramai pelajar yang meminati program tu, kursus tersebut. Beramai-ramailah memohon dan akhirnya tiada kekosongan tempat. Hanya pelajar-pelajar yang keputusan yang lebih cemerlang layak mengisi tempat tersebut. Okey. Lepas tu gagal dalam saringan temuduga atau ujian dan kedudukan merit yang rendah. Okey, ini kenapa pelajar gagal dalam tawaran permohonan ke universiti awam ataupun mana-mana program lah ya. Kemudian kenapa berjaya? Borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online. Okey, lepas dia isi terus dia simpan dan kemudian hantar. Memenuhi syarat khas program pengajian, ada kekosongan tempat, berjaya dalam saringan temuduga atau ujian dan kedudukan meritnya yang tinggi, kedudukan markahnya lah. Okey, jadi akhir kalam daripada cikgu, hampir 1 jam juga kita punya sesi perkongsian ni kan. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, kerana ia akan menjadi hartamu di saat kamu kaya. Ia akan menjadi perhiasanmu di saat kamu kaya. Jadi tuntutlah ilmu. Okey, jadi sekian sahaja daripada cikgu. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan cikgu sendiri. Jadi cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.